Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Pada hari ini, Cikgu Al akan mengajar murid-murid Bahasa Melayu tahun 6 bagi tema yang pertama, unit yang kedua untuk SP 2.3.1. Jadi marilah kita mengenali apakah tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini. Tema istimewanya keluargaku, unit 2, satu keluarga, dua budaya. Tajuk rahsia kebahagiaan. Kemahiran yang kita akan kecapi pada hari ini iaitu kemahiran membaca bagi standard pembelajaran 2.3.1. Mari kita lihat standard kandungan 2.3. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. SK 2.3 ini didapati melalui dokumen penjajaran kurikulum 2.0 Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan tahun 6. Kita lihat standard pembelajaran iaitu 2.3.1. Membaca sesuatu bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat secara mekanis. Kita lihat objektif pembelajaran yang akan kita dalami pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran murid dapat membaca teks yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat secara mekanis dengan betul. Rujukan SP 2.3.1. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu kita kena ketahui kriteria kejayaan. Pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca teks berdasarkan perenggan yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dengan mekanis secara individu. Mari kita membaca. Tajuk rahsia kebahagiaan. Aktiviti membaca dan memahami teks yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan fahami teks. Kita baca dialog yang pertama dulu. Oh, Ruben rupa-rupanya. Jemputlah masuk. Terima kasih makcik. Bolehkah kamu ceritakan keunikan keluarga kamu? Keluarga saya mengamalkan dua budaya yang berbeza, iaitu budaya India dan budaya Cina. Walau bagaimanapun, hal ini tidak mendatangkan masalah kepada kami. Keluarga kami hidup bahagia. Kami dilimpahi kasih sayang. Apakah rahsianya? Rahsia kebahagiaan hidup kami ialah sikap toleransi dan saling memahami. Jika kami dilanda masalah, kami hadapinya bersama-sama. Bak kata pepatah, bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Keluarga kami sungguh harmoni. Walaupun ibu dan ayah saya berlainan bangsa, mereka saling mengasihi. Sudah hampir 15 tahun usia perkahwinan mereka. Perbezaan budaya dan agama tidak merenggangkan kasih sayang mereka. Ikatan kasih sayang antara mereka juga bertambah erat dari hari ke hari. Saya berasa amat bertuah. Hidup dalam keluarga yang berkongsi budaya banyak keistimewaannya. Sebagai contoh, pelbagai bahasa dapat saya kuasai. Saya fasih bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan bahasa Mandarin. Saya juga dapat bergaul mesra dengan rakan yang berbilang bangsa. Kami menghormati dan mengunjungi antara satu dengan yang lain. Baiklah murid-murid, Cikgu Al percaya bahawa murid-murid dapat membaca dan memahami teks yang telah pun kita baca sama-sama tadi. Dan kita perlu tahu ada satu peribahasa yang terdapat dalam dialog ini, iaitu dialog Ruben. Kita lihat
Jika kami dilanda masalah, kami hadapinya bersama-sama. Bak kata pepatah, bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Persoalannya yang Cikgu Al mahu tanya kepada murid-murid, apakah maksud peribahasa bukit sama didaki, lurah sama dituruni? Maksud bukit sama didaki, lurah sama dituruni iaitu mengharungi susah senang bersama-sama. Mari kita lihat dalam ayat-ayat yang telah pun kita bacakan tadi, iaitu dialog yang kita telah pun baca dan ujarkan dengan intonasi yang betul, terdapat banyak jenis ayat dan ragam ayat. Mari kita kenali jenis ayat dan ragam ayat yang terdapat dalam dialog. Sebelum itu, Cikgu Al akan memperkenalkan kepada murid-murid 4 jenis ayat dan ragam ayat yang terdapat di dalam dialog. Yang pertama iaitu ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud untuk menerangkan sesuatu hal. Kita lihat pula ayat tanya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Kita lihat lagi ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Ayat seruan pula ialah ayat yang digunakan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, gembira, sakit, benci dan sebagainya. Mari kita lihat di dalam dialog yang telah pun kita baca dan fahami tadi, apakah jenis ayat yang terdapat di dalam dialog. Kita pergi satu persatu. Untuk ayat penyata, Cikgu Al telah pun gariskan beberapa ayat yang terdapat di dalam dialog Ruben. Mari kita lihat ayat penyata. Ini adalah aktiviti mengenal pasti ayat yang mengandungi jenis dan ragam ayat. Kita lihat ayat yang pertama. Keluarga saya mengamalkan 2 budaya yang berbeza, iaitu budaya India dan budaya Cina. Ini merupakan salah satu contoh ayat penyata yang terdapat di dalam dialog. Murid-murid dapat mengenal pasti ayat penyata dengan mudah kerana kebanyakan ayat penyata menggunakan tanda noktah di akhir ayat. Seterusnya kita lihat keluarga kami hidup bahagia. Itu juga merupakan salah satu contoh ayat penyata. Seterusnya, kami dilimpahi kasih sayang. Jika murid-murid lihat, setiap ayat penyata semestinya menyatakan sesuatu hal dan pada akhir ayat terdapat noktah menandakan penyataan itu berakhir. Seterusnya, keluarga kami sungguh harmoni. Seterusnya, ikatan kasih sayang antara mereka juga bertambah erat dari hari ke hari. Seterusnya, saya berasa amat bertuah. Itu juga merupakan salah satu contoh ayat penyata. Hidup dalam keluarga yang berkongsi budaya banyak keistimewaannya. Itu juga merupakan salah satu contoh ayat penyata. Senang saja ya murid-murid untuk mengenal ayat penyata. Ia merupakan ayat yang menyatakan sesuatu. Kita lihat lagi. Saya fasih bertutur dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil dan bahasa Mandarin. Saya juga dapat bergaul mesra dengan rakan yang berbilang bangsa. Kami menghormati dan mengunjungi antara satu dengan yang lain. Jika murid-murid lihat, memang terdapat banyak ayat penyata kerana setiap petikan ataupun dialog semestinya akan mempunyai ayat penyata yang banyak. Majoriti ayat yang terdapat dalam petikan dan juga dialog adalah ayat penyata. Mari kita lihat apakah contoh ayat tanya yang terdapat di dalam dialog.
Baiklah, mari kita lihat apakah contoh ayat tanya yang terdapat di dalam dialog. Murid-murid boleh lihat Cikgu Al telah pun menggariskan tanda merah terhadap tanda tanya dan ayat tanya yang terdapat di dalam petikan, iaitu apakah rahsianya? Rahsia kebahagiaan hidup kami ialah sikap toleransi. Okey, mari kita lihat apakah rahsianya. Di hujung pernyataan tersebut terdapat tanda soal. Itu menunjukkan bahawa ayat ini merupakan ayat tanya. Sangat mudah untuk murid-murid mengenal pasti ayat tanya dan juga ayat penyata. Ayat penyata menggunakan noktah di akhir ayat, manakala ayat tanya menggunakan tanda soal di akhir ayat. Dan murid-murid perlu ingat bahawa ayat tanya ini merupakan ayat yang menanyakan sesuatu hal. Kita lihat lagi apakah contoh ayat seruan. Mari kita lihat apakah contoh ayat seruan yang terdapat di dalam dialog. Murid-murid boleh mengenal pasti ayat seruan dengan mencari tanda seru di ayat-ayat yang terdapat di dalam petikan. Jika murid-murid perhatikan, hanya ada satu sahaja ayat seruan yang terdapat di dalam dialog, iaitu "Oh, Ruben rupa-rupanya, jemputlah masuk." Jadi, ayat seruan merupakan ayat yang mempunyai tanda seru dan ia menunjukkan satu ekspresi perasaan seperti gembira, sedih, marah dan sebagainya. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu Al yakin dan pasti bahawa murid-murid telah pun dapat membaca dan memahami teks dengan baik serta dapat mengenal pasti ayat yang mengandungi jenis dan ragam ayat. Baiklah, sampai di sini saja. Berjumpa lagi kita pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.